Hidung kita tidak boleh mencium hak orang lain. Kita tidak boleh menghidu bau perempuan yang bukan isteri kita. Baca hati-hati ya. Pergi Amat Sentral, dia ikut Amoy, wanginya Haji Keren. Tak boleh, dia bukan bini kita. Tak boleh. Sebab tu perempuan tidak boleh pakai minyak wangi yang terlalu wangi. Dia pakai minyak sekadar nak pergi hilang bau ketiak dia yang busuk. Perempuan memang busuk, mana lelaki. Bagi hilang bau ketiak sudah, ni Allah wanginya. Tak boleh. Kita duk hidup tu berdosa. Sebab dia bukan bini kita. Bini kita tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bertemu pada malam ini setelah ditangguhkan minggu lepas 1 minggu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, seperti biasa sebelum saya mulakan kuliah, peringatan semula, jaga SOP lah tuan-tuan. Jadi segala SOP yang disediakan oleh pihak KJK Masjid, kita kena ikutlah, kena ikuti, kena akur. Mana datang kena ambil suhu. Kalau tidak ada Mai Sejahtera, pakai tulis. Tulis tu saya ada pesan banyak tempat, kalau boleh bawa pen. Kita datang masjid, yang pertama nak solat, yang kedua nak mengaji. Mengaji tu dia kena ada pen. Pak Cat pernah tengok orang pergi motong tak bawa pisau? Ada? Motong mendarai getah, ada? Pergi mendarai getah tak bawa pisau? Ada? Jadi kita hak ngaji tak bawa pen, macam motong tak bawa pisau. Jadi faham-faham lah tuan-tuan. Bawa pen sendiri. Saya tak bawa, saya mengajar, saya tak pakai pen. Saya pakai yak liok. Tuan-tuan datang kena catat sikit pun tak apa dah. Nampak mengaji bersungguh, walaupun kita bukan budak sekolah. Dan sekadar sikit-sikit takut lupa, catat sikit-sikit hak penting-penting. Pen tu kena ada di jubah kita sebenarnya. Bila kita nak basuh, kita tulis pen kita sendiri. Pen yang disediakan oleh pihak masjid tu, payahlah kita pakai guna yang tu belaka. Kadang tu dia sanitizer tak ada. Sini panggil apa tu orang Bali? Sanitizer. Sini panggil apa? Sanitizer juga. Kita serupa. Kadang tu habis. Kita pegang pen tadi, hak sebelum masuk dia pun pegang juga. Dia tu datang di pada mana, tahu. Kita tak tahu kan. Dia datang di pada mana kita tak tahu. Jadi pen tu eloknya ada dalam poket. Kalau kita tak pakai Mai Sejahtera, saya Mai Sejahtera sebab saya nak sejahtera. Baca nak sejahtera, Mai Sejahtera. Ayo. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita hari ni ada handphone semua. Tak bawa handphone sahaja, bawa pen untuk dia tulis nama dia. Jangan guna pen tu, bahaya juga.
Sebab diguna oleh sesiapa sebelum daripada kita tak tahu. Benda ni kecil tapi sebenarnya dia ada impak besar kalau kita tak jaga. Jaga. Sejadah pun ada lagi yang tak bawa. Kita lah ni norma baru lah. Tuan-tuan, pergi masjid itu memang sejadah bawa. Dalam kereta kita wajib dah ada sejadah. Beli sejadah. Tak ada je sejadah tadi. Diskaun 50%. Jadi esok pergi beli. Dalam kereta satu, bilik kita satu. Takkan terlupa kalau kita bawa kereta dua, beli dua sejadah. Mana-mana kereta kita bawa, memang dalam kereta dah sejadah, tuan-tuan. Takkan lupa je. Saya tak letak dalam kereta sebab saya letak dalam beg. Sebab saya bawa beg untuk pergi kuliah. Beg saya itu sentiasa ada sejadah, tak pernah buang. Dulu, kini, selamanya. Jaga. Duduk dalam masjid 1 meter. Jarak 1 meter wajib mesti. Mas, kalau ada duit lebih pakai. Dia satu benda yang sangat penting, mas. Tuan-tuan. Sebab kita walaupun kita tak sesemua, kita tak batuk, takut ada member kita sebelah, dia sesemua, dia batuk, dia tak pakai mask. Jadi kita kena pakai. Kalau dia batuk, tak pi kita pun dia kena pada mask itu. Benda-benda macam ni tolong jaga. Tidak minggu depan tangguh lagi. Okey, jaga penjarakan fizikal, bukan sosial. Sosial tetap rapat. Sosial ni rapat. Fizikal sahaja kita jauh, tapi hati kita rapat, tuan-tuan. Sebab tu ditukar hari ni bukan penjarakan sosial, tapi penjarakan fizikal sahaja. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati saya, itu sekadar 2-3 minit peringatan semula supaya kita tak tangguh lagi kuliah-kuliah kita. Baik. Kita sambung kitab Halal dan Haram fil Islam yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kita sambung kepada seterusnya kepada muka surat 170 bagi kitab yang original ni lah. Di bawah tajuk Institusi Kekeluargaan. Dah habis dah tentang makanan, minuman, pakaian, perhiasan. Selesai yang tu, ada halal, ada haramnya. Kita masuk pada malam ini halal haram dalam institusi kekeluargaan, dalam rumah kita. Dalam rumah kita ada benda halal, ada benda haram. Pastikan perkara-perkara haram yang ada dalam rumah dibasmikan. Kita akan mula baca pada malam ini. Dia akan mengambil masa yang agak lama jugalah, tuan-tuan. Mungkin sebulan setengah untuk kita habiskan tajuk institusi kekeluargaan. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, institusi kekeluargaan. Rumah atau tempat tinggal. Disebut keluarga, mesti dia ada rumah atau tempat tinggal. Adalah tempat untuk mententeramkan diri manusia dari segala kerumitan, tabiat dan kebiasaan. Di sana mereka akan dapat merasai kemerdekaan diri dari segala macam ikatan dengan masyarakat. Arab, rumah ni dia panggil al-baitu satu. Satu lagi dia panggil al-manzilu. Dan bahasa Arab, setiap kalimah yang digunakan dia mesti ada makna yang boleh kita faham, tuan-tuan. Al-baitu tu dia asal kalimah dia bata. Dia Arabnya tu dia kena pergi pada fi'il madhi, pergi fi'il mudhari', pergi pada masdar. Tu biasa orang mengaji bahasa Arab. Tak mengaji dia pening sikitlah. Bata fi'il madhi, telah tidur malam. Bata ni tidur malam. Yabitu sedang tidur atau akan tidur, tu nama dia fi'il mudhari', present tense. Bata telah, past tense. Dia punya masdar. Masdar ni kalau bahasa Melayu kata terbitan dia al-bait. Bata yabitu baitan. Baitan tu artinya tempat tidur malam. Sebab rumah ni biasanya kita tidur malam je, betul Pak Cak? Pak Cak lah tak apa, siang malam tidur. Sebab dia sudah pencin. Orang bekerja ni, pagi dia keluar rumah pukul 7,
Pukul 7 tu kira awal lah, ataupun kalau orang jauh lewat. Dia akan balik nanti 5 petang, 6 petang. Lepas tu dia akan keluar pula macam ni main masjid ni. Rumah tu bukan tidur pun. Tadi pergi pejabat pagi tadi ni. Balik pejabat, taklah kepala saat. Kemudian kita bangun semula, kita mandi, pakai baju, pakai jubah, datang masjid. Balik nanti pukul 9, 10 baru kita tidur. Biasanya rumah hanya untuk kita tinggal malam. Tu macam. Sebab itu bila orang bini banyak pun kata bermalam, tak tahu berhari. Malam ni bermalam di mana? Nombor 1. Malam esok malam di mana? Nombor 1. Malam lusa nombor 1. Sebab apa? Bini 1. Pakcik tu nak sebut bini 2 je. Dia sebut bermalam, dia tak sebut bersiang. Maka al-baitu artinya tempat untuk kita tidur waktu malam. Tengok dia guna kalimah untuk letak kalimah rumah. Kita rumah, mana apa rumah? Aku pun tak tahu. Rumah mana apa? Roma ya rumah. Bahasa kita bukan standard pun, tak ada apa bahasa kita ni. Tak tahu mai kat mana. Tak tahu mai kat mana bahasa kita ni, tuan-tuan. Sebab tu Quran tidak turun dalam bahasa lain. Hanya bahasa Arab. Dia cukup indah, cukup cantik, cukup comel bagi orang mengkaji bahasa Arab. Tidak ada bahasa atas dunia yang boleh menandingi bahasa Arab. Tuan-tuan, al-baitu tidur malam, ataupun dia menggunakan kalimah al-manzil. Al-manzil daripada kalimah nazala. Nazala artinya turun. Nuzulul Quran. Quran tu turun daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW, ataupun daripada Luh Mahfuz diturunkan ke langit dunia secara sekaligus. Menggunakan kalimah nazala. Wallazi anzala 'alaikal kitaba bil haqq. Anzala, nazala, sama tuan-tuan. Dia cuma ada imbuhan sahaja. Itu mengaji ilmu sarah. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sarah. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi nazala artinya turun. Turun kita tinggal. Orang dulu kita pun sebut turun. Tuan turun di mana malam tu? Malam tu saya turun di Kota Baru. Turun pun dia tinggal, dia singgah, tidur di Kota Baru. Kalimah turun tu, tuan-tuan. Maka demikianlah al-manzil, tempat kita turun, tempat kita diam, tempat kita tinggal. Tu bahasa Arab. Dia memang ada makna berkaitan dengan setiap kalimah-kalimah yang kita sebut. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mana rumah tempat kita berteduh daripada panas, daripada hujan, untuk kita selamat daripada musuh, selamat daripada binatang-binatang buas, tu rumah. Tempat kita mencari ketenangan di rumah. Baik tuan-tuan, itu makna al-baitu rumah. Jadi rumah-rumah kita, sebagai orang Islam, dia ada cara lah tuan-tuan. Walaupun Nabi Muhammad tidak diutus untuk nak cerita macam mana cara nak buat rumah, tapi dalam Islam ada cara nak buat rumah. Tukang-tukang rumah kena mengaji dulu cara buat rumah dalam Islam. Kita nak rumah-rumah yang dibina, rumah teres ke, rumah semi-D ke, rumah banglo ke, dia ada ciri-ciri Islam. Hari ini rumah-rumah tu tidak ada ciri-ciri Islam. Sebab apa? Sebab kita punya kontraktor dan sebagainya bukan orang Islam. Dia kerja dia untuk bisnes. Dia tak pernah tengok apakah ciri-ciri rumah yang ada dalam yang perlu ada kepada seorang muslim, rumah yang macam mana. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, rumah dalam Islam secara basicnya dulu. Secara basicnya, sebab tu tukang rumah kena ambil tahu. Dia punya ruang tamu tidak boleh terus bersama dengan dapur dia. Mana ni ruang tamu, daripada ruang tamu ni pintu masuk ke dalam rumah dan pintu tu terus pergi ke dapur. Mana daripada ruang tamu nampak dapur, itu bukan rumah orang Islam. Sebab apa? Sebab Islam dia ada aurat. Orang kafir tak apa, dia bukan ada aurat. Dia sekadar pakai seluar dalam, selesai lah. Tu aja. Pak Cak sebut itu lega tu, tadi mengantuk. Bagi dia pakai luar dalam tu tak apa dah. Orang Islam, isteri kita, anak-anak perempuan kita, aurat dia seluruh tubuh kecuali muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Walaupun dalam rumah, kalau ada orang asing ajnabi masuk rumah, kawan kita datang, kawan kita dengan bini kita ajnabi, dengan anak kita ajnabi,
So dia duduk di ruang tamu, dia terus nampak ke depan anak kita duduk baca hayat, bini kita duduk lalu, bini kita pun tak pakai tudung dalam rumah. Tu tak boleh. Tu bukan ciri rumah orang Islam. Dia mesti ada blok. Makna daripada ruang tamu tengok ke dalam nak ke dapur tu dia pak ada dinding. Dapur belah ni ataupun belah ni. Tu ciri dia. Rumah pacat macam mana? Aku tengok nampak dapur. Dah rumah hak buat dah. Kita cuma nak beli rumah, kita boleh pilih nak duduk di lorong mana ataupun hak kosong kita beli. Desain rumah kita tidak ada hak, desain kontraktor. Tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati oleh kerana itu, kita kalau boleh desain sendiri rumah kita. Nah, kita desain sendiri, orang buat. Dia buat desain itu mengikut desain kita sendiri, reka bentuk kita sendiri. Baik, tuan-tuan, saya dan muslimat yang dirahmati, nak cerita ada ciri-ciri rumah orang Islam berbeza dengan ciri-ciri rumah orang kafir. Baik, mana kita yang katakan family ataupun keluarga, dia mesti ada rumah untuk duduk-duduk. Sekat duduk dalam bawah apa dia jambatan, bukan rumah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kamu rumah-rumah yang kamu dirikan itu sakanan, sebagai tempat tinggal kamu, tempat tinggal sementara atas dunia. Surah An-Nahl ayat 80. Tempat tinggal yang paling utama, yang kekal abadi, syurga, khalidina fiha abadan. Nabi SAW gembira apabila melihat sebuah rumah itu luas, dan baginda SAW menganggap itu sebagai kebahagiaan duniawi. Nabi sebut dalam hadis dia, Rasulullah SAW bersabda, arba'un minas sa'adati al-mar'atu as-salihatu wal maskanu al-wasi'u wal jaru as-salihu wal markabu al-hani'u. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 4 perkara yang dikira dari kebahagiaan. 4 perkara utama lah, bukan yang ni saja, tapi yang paling penting. Kalau kita ada keempat-empat ini, kita termasuk dalam kategori orang bahagia atas dunia. Kalau kita tak ada semua 4 ni, tak ada, maka kita kena duduk di hospital bahagia. Hospital bahagia di mana Pak Jad? Di mana hospital bahagia? Tanjung Langsat. Tanjung Langsat Baling. Tanjung Rambutan. Sungguh, tengok 4 ni. Yang pertama, al-mar'atus salih. Nah, ciri bahagia atas dunia hak utama, al-mar'atus salihah, isteri yang salihah. Al-mar'ah tu perempuan. Perempuan maksud dia isteri. Kita panggil perempuan juga. Orang perempuan tak main ni. Perempuan tu isteri tak main ni. Dalam Quran bila sebut al-mar'ah, ialah isteri. Wa daraballahu masalan lillazina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibni li 'indaka baytan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa daraballahu masalan, dan Allah buat satu contoh perumpamaan lillazina amanu, bagi orang-orang beriman ini, imra'atu fir'aun. Imra'ah, al-mar'ah sama. Perempuan Fir'aun artinya isteri Fir'aun. Dalam Quran dah sebut al-mar'ah, maka dia merujuk kepada isteri seorang lelaki. Ni faham. Baik, al-mar'atu as-salihah, seorang perempuan ataupun seorang isteri yang salihah, mana yang taat. Kalau kita dapat yang tu, kita dah dapat satu ciri bahagia. Tapi kalau dapat bini jenis tak taat, bukan salihah, kita jadi gila. Nak balik rumah pun malas, betul tak? Betul tak? Balik rumah nak katak lagi. Lebih seminit aku pesan balik sebelum pukul 9. Balik 9 minit katak dah kelepeng. Pakcik gila kalau pilih bini gitu. Memang gila, bukan gila, babi tu pun. Sungguh. Bini yang kita akan dapat bahagia kalau kita balik bini kita tu, dia sambut kita dengan penuh tawa riang. Oh, sonok. Tu aja bahagia. Walaupun duit skepeng tak ada. Tapi bini senyum bahagia tu. Bini buat muka cengih, jengkreng. Nabi sebut dah ciri bahagia mesti boleh bini yang solehah. InsyaAllah bahagia kita walaupun kita miskin.
Yang kedua, wal maskanu al-wasi'u, rumah yang luas. Maksud luas sesuai dengan kita lah. Kalau rumah macam Nabi lain, Nabi tu dia cerita lain. Tu rumah dia. Nabi rumah sampai dia solat sujud kena kaki Aisyah. Bayangkan rumah dia luas mana? Kita solat bini tak nampak luas rumah bilik. Tu aja. Nabi solat sujud kena kaki Aisyah. Luas mana bilik dia? Sempit. Dia cerita lain. Dia kaya sebenarnya. Tapi dia tidak letakkan dunia tu di tangan. Tu cerita lain. Nak cerita kalau kita yang bukan Nabi yang Nabi ni, rumah yang agak luas. Luas tu bukan kata mewah sampai boleh main bola je dah. Tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian, memadai rumah kita ialah paling-paling common rumah kita orang Islam, dia kena ada 3 bilik pisah, kok mana pun bagi jadi 3. Jangan kurang daripada 3. Dan jangan sampai 30 je. Nak masuk bilik mana 30 bilik. Saya pernah pergi rumah sahabat saya, bukan rumah dia. Tapi dia ni kaki Quran. Bukan kaki Quran dulu sepak Quran, tidak. Kaki Quran orang hafal Quran, jadi imam masjid. Rezeki dia ni murah. Sampai di sana orang bagi rumah. Orang bagi rumah duduk, bukan bayar pun. Rumah 30 bilik. Mohon kaya Tan Sri apa saya tak ingat. Saya pergi dengan kolam mandi dengan jubah. Dia ni pergi mana pakai jubah? Di airport jubah, di rumah jubah, masjid memang jubah dah. Masak pun syurah jubah. Dia tak pernah pakai hal lain, jubah sama, mandi jubah. Sayang jubah. Sampai dapat macam tu free rumah. Tapi dia tak guna rumah tu. Jadi rumah tu nak buat homestay pun boleh. Bilik berpuluh-puluh. Kalau kita tak berani, sebab kita tengok filem, takut bilik nombor 13. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, 3 bilik sekurang-kurang. Nak lebih 4, 5, 6 tu terpulang kita lah. Sebab apa 3? Sebab dia untuk suami isteri 1, ibu bapa 1 bilik khas, kemudian anak perempuan 1 bilik khas, anak lelaki 1 bilik khas. Sudah. Kemudian ada ruang tamu, sudah memadai. Kira luas tu. Tapi kalau rumah tu hanya 1 ruang sahaja, di situlah mak bak duduk, di situlah anak-anak duduk, di situlah anak lelaki anak perempuan, itu tidak bahagia. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati. Jadi 3, sekurang-kurang 3 bilik, rumah teres lah 3 bilik. Okey dah tu. Kita dapat rumah teres pun tak apa dah atas dunia ni. Kira bahagia dah, kira luas dah, sebab ada 3 bilik dah cukup. Memadai. Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Wal jaru as-solihu, dan juga jiran-jiran yang baik. Kita dapat isteri yang solihah, rumah pun kira okey. Kalau jiran tak elok, kita fikir nak pindah pergi mana pula. Kalau sewa lah, kalau sewa. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, saya sewa rumah di Sarawak selama 11 tahun. Saya tinggal di Sarawak. Rumah yang saya sewa lebih daripada 10. Mana satu rumah dalam mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Tak tinggal lama. Ada sebab, ada sebab. Jadi kita jadi pening. Sebab jiran tak elok. Main pasang karaoke 24 jam, habis jengkreng habis. Ajak. Duk plumpung-pang. Nak duduk macam mana? Dah jiran macam tu. Tengok dia punya kawan-kawan hadap mai pun jenis pakai skirt aja. Tak boleh. Tak boleh duduk macam tu. Kita tidak boleh hidup dalam suasana macam tu. Maka kita kalau tak dapat jiran yang elok, pening kepala. Tengok rumah macam sarang babi. Rumah boleh depan tu ada kereta buruk, ada motor buruk, dia jadi pemain. Rumah jadi bengkel. Rumah apa macam tu? Kita tidur malam tak boleh keluar. Boleh duduk jiran macam tu. Taubat lah pun lari. Tak boleh hidup, gila kita. Piramli tak apa, dia pakai teng. Tu pun tak tahan, telepuk juga biji. Kusua dinata.
Allahu Rabbi. Tu dia menggambarkan jiran hak tak elok memang satu rumah akan jadi riuh, akan jadi bising. Nah, sebab tu ciri bahagia selain daripada isteri solehah dalam rumah kita pun agak luas, kita kena ada jiran-jiran yang baik-baik. Wal markabul hani, yang ni kenderaan yang sesuai dengan kita lah. Nah, tak perlu Alphard, Viva pun dah kira. Nak banding dengan X5. X5. Nak buat bini tak lepas macam. Bini 120 kilo boleh bawa X5. Tayar sebulan 3 kali tukar. Kelepung. Motor tak ada, tak bahagia dengan itu. Nah, Viva kira. Sekurang-kurang nah. Baik nak elok ada duit lebih, beli hak elok sikit. Hak agak kita langgar di apa dia panggil batas ubi tu. Batas ubi tak jalan tu. Dia tak rasa apa. Tu comel sikit kereta ni. Penimpal lah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Gitulah. Maksud 4 ni kalau kita ada memang bahagia. Okey. Nabi SAW sentiasa berdoa dengan doa berikut. Allahumma firli zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi faqila lahu ma akthara ma tad'u bihazihi ad-da'wat ya Rasulullah faqala wa hal tarkanu min syai'. Maksudnya ni doa Nabi ya Allah ya Tuhanku, Allahumma firli zambi, ampunilah dosaku. Doa Nabi kebanyakan yang tu Allahumma firli, sekurang-kuranglah zambi itu dosaku. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kita boleh hazaf maf'ul bih. Ini kaedah ilmu bahasa Arab. Kita boleh buang zambi, Allahumma firli surah. Faham dah, ampun tu dosa lah. Takkan nak ampun benda lagi. Tu kaedah bahasa Arab. Nah, benda yang dah tahu dah, boleh tulis dan boleh hapus. Boleh baca Allahumma firli, boleh baca Allahumma firli zambi, tak ada salah apa-apa. Ini kaedah bahasa Arab. Baik, sebab tu bila dalam solat tempat kita berdoa yang pertama satu dalam solat. Masa duduk antara dua sujud. Masa berdiri kita tak berdoa, masa berdiri kita baca Quran. Masa kita rukuk, masa kita sujud kita tasbih subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la. Hanya duduk antara dua sujud sahaja, tempat tu je kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok apa Nabi ajar doa. Hak mula-mula, Rabbil firli. Doa hak paling penting ialah kita minta ampun dosa dulu. Hak tu kepala dia. Hak lain-lain tu tak penting. Hak lain-lain kalau kita dapat mengeluh dosa, kita Allah tak ampun, tak ada maknanya. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Oleh kerana itu, yang penting ialah kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain tu datang kemudian. Kalau ada seorang perempuan yang kaya, nah dia kereta pun banyak, buah rumah pun banyak, ladang pun banyak, kelapa sawit pun banyak. Kelapa sawit dia tu tak penting lah. Apa dia, kereta dia tak penting, rumah dia tak penting. Hak penting apa wajah? Hak penting apa dia? Dia tu lah nikah kita. Bila kita menikah, dia dapat more. Kalau sekadar boleh kereta, dia boleh orang lain. Dia hak nikah kita itulah keampunan kepada segi Tuhan. Hak tu paling penting. Kepala dia. Sebab tu Nabi kepala doa Rabbi firli dulu. Nah, Allahumma firli dan sebagainya. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, hanya Nabi reti ataupun tahu cara berdoa. Kita ni kadang tu minta lain dulu, minta kaya, minta panjang umur, terlupa nak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengar radio lah ni. Ada iklan. Ada ustaz tu kata apa? Kalau kita nak doa, kita minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz apa? Jengkel. Hello. Baik. Wasi'li fi dari. Luaskanlah rumahku. Nabi minta ampun bahagian akhirat, bahagian dunia minta rumah biar luas. Ya, Nabi tak minta, dia minta apa? Luaskan rumah. Dan kalau rumah kita luas, kita kena pastikan kubur kita luas, lebih luas daripada rumah lah. Maksudnya jangan lalai, kena buat amal. Wa barik li fi rizki, dan berkati pada rezeki aku. Rezeki dia bukan minta kaya, minta berkat. Kaya tak berkat habis cuma macam tu. Tapi kalau dapat sikit pun berkat, dia tahan lama. Minta berkat pada rezeki, bukan minta kaya. Faqila lahu,
Maka ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat tanya, alangkah banyak sekali yang engkau baca dari doa-doa ini, minta ampun, minta rumah bagi luar, minta berkat rezeki. Banyak. 3 tu kira banyak. Bahasa Arab 3 tu dipanggil jamak. 1 mufrad, 2 musanna, 3 ke atas jamak. Jamak tu kira banyak dah. Sahabat pun tanya, banyak minta? Wahai Rasulullah, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, adakah doa yang lain dapat mententeramkanku selain doa-doa ini? Adakah permintaan yang lain yang lebih elok daripada apa yang aku minta? Hak inilah yang paling penting dalam kehidupan. Diampunkan dosa, rumah yang selesa, dan juga kehidupan kita berkat, rezeki kita itu berkat. Baik, habis hadis yang kedua. Baik, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan umatnya supaya menjaga kebersihan rumah agar kelihatan padanya syiar Islam yang menghendaki pemiliknya supaya menjaga kebersihan dan menjadi lambang untuk membezakan seorang muslim dengan yang lain, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, innallaha tayyibun yuhibbut tayyib, nazifun yuhibbun nazafah, karimun yuhibbul karam, jawadun yuhibbul jud, fanazzifu afniyatakum wala tashabbahu bil yahud, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik. Innallaha tayyibun, Allah itu baik. Tayyibun itu baik. Bila orang tanya kita kaifa haluk, bahasa Arab, kaifa haluk, tayyib. Tayyib tu artinya fine, baik. Allah itu baik. Yuhibbut tayyib, dan dia suka yang baik-baik. Dia tak suka orang jahat, dia suka yang baik-baik. Dia itu bersih, nazifun, Allah itu bersih. Yuhibbun nazafah, dan dia suka kepada yang bersih. Sebab itu Islam, an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Buka kitab fiqh, mana-mana kitab fiqh, dia mesti mula dengan babut taharah, bab bersuci, mesti. Itu bukti Islam satu agama yang sangat-sangat mementingkan kebersihan. Dia itu murah hati dan suka kepada orang yang murah hati. Allah dermawan, dia suka kepada dermawan. Dia itu dermawan dan suka kepada orang dermawan. Lantaran itu, bersihkanlah halaman rumah kamu dan jangan suka meniru kaum Yahudi. Yahudi dia tidak bersih. Depan rumah dia memang kotor. Baik, saya tak nak hurai panjang-panjang sangat. Kita terus masuk menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan. Baik, bila kita ada rumah, takkan rumah kita bodoh macam tu je, tuan-tuan. Mesti ada perhiasan dalam rumah, mesti ada perabot, mesti ada kitchen kita, ada dapur kita, ada katil, ada macam-macam perhiasan, ada sofa. Itu benda-benda ada dalam rumah itu. Dia nak mula masuk lah. Dalam rumah ini dia kata menunjukkan kemewahan dan kemusyrikan. Boleh atau tidak? Baik, tiada apa-apa, mana tidak ada apa-apa masalah bagi seorang muslim untuk menghiasi rumahnya dengan bermacam-macam jenis bunga. Tak nak pilih bunga untuk bagi ceria rumah, dan boleh ambil bau yang wangi. Jangan tanam bunga teh ayam sudah, dia memang busuk. Tanam bunga rose. Pergi tengok rumah saya, keliling rumah rose. Ada merah, ada putih, ada kuning, ada oranye. Pagi-pagi pergi dekat air nyawa, wangi. Itu tujuan tanam pokok rose. Tapi dia punya maintenance mahal sikit lah. Baik, tanam tak ada, boleh. Bunga sebagai perhiasan rumah, tanam. Tak ada masalah apa-apa. Tidak ada hukum halal haram situ. Cuma bila kita tanam bunga, orang lain nak pergi hidup boleh tak? Pagi-pagi pergi, sudah. Terus kalau tuan-tuan pergi ke apa dia di Mekah, di nama Taif. Pergi tak Taif? Buni pergi Taif masa pergi umrah. Pergi lah Taif, Cameron Island. Itu kan dia ada rose.
Wangi-wangi daripada ros. Oh, cukup wangi nampak. Nah, bila wangi kita pun pergi hidung. Bukan kita, hak orang lain. Wangi. Boleh tak? Dosa. Berdosa. Hidung kita tidak boleh mencium hak orang lain. Kita tidak boleh menghidu bau perempuan yang bukan isteri kita. Baca hati-hati ya. Pergi Amat Sentral, dia ikut Amoy, wanginya Haji Kreng. Tak boleh, dia bukan bini kita. Tak boleh. Sebab tu perempuan tidak boleh pakai minyak wangi yang terlalu wangi. Dia pakai minyak sekadar nak pergi hilang bau ketiak dia yang busuk. Perempuan memang busuk, mana lelaki. Bagi hilang bau ketiak sudah, ni Allah wanginya. Tak boleh. Kita duk hidup tu berdosa. Sebab dia bukan bini kita. Bini kita tak apa. Ada. Tahu tak? Hidung tak boleh guna. Buka kitab Penawar Bagi Hati tu. Macam mana kita nak menggunakan anggota hidung kita supaya tidak berdosa. Nah, di antaranya tak boleh menghidu bau wanita yang bukan mahram kita. Kita tak perasan ni buat dosa free of charge. Dan di antaranya kita tidak boleh menghidu bau hak orang lain. Bunga tu hak dia tanam untuk dia ambil bau wangi, kita pergi hidu tanpa izin, dia berdosa. Minta izin tak apa. Jengkreng. Cium bunga boleh tak? Boleh. Oh ya, ada hukum tu. Ingat tak ada hukum? Islam ni sempurna lah tuan-tuan. Nah, Islam agama paling sempurna. Dia ada hukum. Tak boleh sebab dia bukan hak kita. Sebab tu ada kisah seorang tukang masak. Nah, tukang masak kerjanya enteng. Apa entengnya? Bangun pagi masak nasi goreng. Enteng ya, nasi goreng. Biryani payah. Itu lagu tu tak enteng, nasi gorengnya mudah kan. Nah. Dia kerja tukang masak, tapi dia gemuk. Tuan dia kurus. Pelik tak? Tukang masak gemuk, tuan rumah kurus. Akhirnya tuan rumah tanya tukang masak dia, sebab apa engkau gemuk? Sebab apa aku kurus? Tukang masak kata, bos, saya tiap-tiap pagi hidu makanan bos. Hidu. Semua makanan saya hidu semua. Saya dapat zat. Sebab tu saya gemuk. Tuan makan hampas. Tu kuru. Oh, dia kata, kamu telah mencuri bau makanan aku. Aku saman 1 juta. 1 juta saman. Pergi mahkamah, bodoh tak bodoh. Pergi mahkamah. Saman. Kes bukan curi makan, curi hidu. Menang dia di mahkamah. 1 juta saman. Pening kepala tukang masak nak ambil dia mana 1 juta. Tuan hakim dah menyatakan hukum, kamu sebagai tukang masak kena bayar kepada tuan kamu 1 juta. Dia pergi jumpa tuan hakim, macam mana saya nak bayar? Saya tak duit, saya miskin, tukang masak. Dia kata jangan bimbang. Nah, pada hari nak jatuh hukum, hakim ambil duit Baitul Mal, bawa 1 juta. Tetap depan mahkamah, panggil tuan dia, mai sini. Hang kio. Dia kio. Okey, cukup 1 juta. Cukup. Tutup. Tutup. Bawa. Pergi balik Baitul Mal. Takkan kira saja. Yalah, dia pun bukan makan, dia hidu saja bodoh. Pun kira sudah. Itulah hakim sebulan 50,000 gaji. Cerdik macam aku pun. Hakim dia cerdik, dia bukan bodoh. Ada pula hidu sampai 1 juta saman. Hang kira sudah. Balik. Payah nak jumpa hakim cerdik tu. Baik tuan-tuan, muslimat muslimat yang dirahmati, begitu nah. Baik, ukiran kita nak ukir apa pun boleh, tapi jangan ukir benda-benda yang haram. Nanti kita masuk lah. Nah, kita masuk. Dia cuma cerita secara umum dulu. Dan gambar yang halal. Artinya ada gambar-gambar yang haram kita tak boleh di rumah ni. Kita akan bahas satu-satu dalam tajuk ini. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah, hai Muhammad, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya. Dia nak berhias boleh, selagi benda tu halal. Tak boleh kita nak kata haram. Begitu juga seorang muslim itu tidak salah
jika dia sukakan perhiasan yang cantik untuk diletakkan di rumahnya, tak apa. Pakaiannya dan apa sahaja yang ada kaitan dengan dirinya boleh dia buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu zarratin min kibrin. Faqala rajulun ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maksudnya tidak akan masuk syurga. Maksudnya tidak akan masuk syurga terus direct. Mana kena masuk neraka dulu, lepas tu boleh syurga. Orang Islam dia tak akan kekal dalam neraka. Maksud tak masuk syurga ni tidak boleh direct ke syurga, kena masuk neraka dulu. Siapa yang ada dalam hatinya seberat zarrah, sebesar biji sawi, kata orang tua-tua, dari sifat sombong. Sifat sombong dia bukan banyak sangat, sebesar biji sawi sikit je sombong dia tu. Maka dia tak boleh dah masuk syurga direct, kena masuk neraka sebab dia ada walaupun sebesar biji sawi sombong. Sebab tu kena mengaji ilmu tasawuf nak buang sifat sombong. Tak boleh ada, langsung tak boleh ada. Ada sikit neraka. Bahaya tuan-tuan. Sebab tu ilmu tasawuf wajib, ilmu akidah wajib, ilmu syariat wajib, ilmu tasawuf wajib. Tidak kita masuk neraka tak tahu macam tu. Baik, lalu bertanya seorang lelaki, sesungguhnya seorang lelaki suka jika mempunyai pakaian yang bagus dan kasut yang bagus. Nak pakaian yang mahal-mahal, comel-comel, kasut yang ada harga lah, yang ada nama, jenama dia. Bagaimana hai Rasulullah, mana boleh ke tidak nak pakai baju yang lawa-lawa sikit, kasut yang comel-comel sikit? Boleh ke tidak? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu cantik, dia suka kepada yang cantik. Mana boleh? Kalau tak boleh, Nabi kan kata jangan, tak boleh. Boleh. Nah, tak ada masalah. Baik, dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, inna rajulan jamilan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni uhibbul jamal wa qad utitu minhu ma tara hatta ma uhibbu an yafuqani ahadun bi shiraki na'lin afaminal kibri zari ya Rasulullah. Faqala la walakinnal kibra batrul haqqi wa ghamsun nas. Maksudnya, lalu datang seorang lelaki yang cantik rupanya seraya berkata, sesungguhnya aku ini memang menyukai yang cantik dan aku sendiri telah diberikan rupa yang cantik sebagaimana yang dapat kamu lihat, sehingga aku tidak ingin ada orang yang mengatasi kecantikanku meskipun dengan seutas tali kasutku. Mana dia nak sempurna semua, dia nak hak dia sempurna. Apakah demikian itu termasuk sombong? Sombong ke tidak? Kita baju hak, kalau boleh kita nak hak paling comel sekali. Kasut pun kita nak kasut yang paling comel sekali. Boleh ke tidak? Kita tak nak orang lain lebih elok daripada kita. Maka baginda menjawab, tidak akan tetapi sifat sombong itu ialah menolak kebenaran serta menghina orang lain. Maknanya tidak termasuk dalam sombong. Kita nak pakai baju lawa tak masuk dalam sombong. Kita nak pakai kasut comel tak masuk dalam sombong. Kecuali sombong kata Nabi ialah menolak kebenaran serta menghina orang lain. Itu sombong. Maknanya kalau benar tu dah betul, kita terimalah. Benar tu betul, terimalah. Tak payah banyak alasan. Kalau kita tak boleh terima, tu nama dia sombong. Nah, jalan di tepi pantai pagi-pagi, jalan dua orang manusia, nampak satu benda putih sedang bergerak. A kata itu burung bangau, B kata dak lembu. Tapi tak jelas lagi putih, nampak putih je tapi tak nampak rupa, tapi nampak duk bergerak. Depa pakat teka, A kata lembu, B kata bangau. Sampai dekat benda tu naik ke atas. Hak kata burung, kata aku kata ada burung bangau tengok terbang. Dia kata tak, lembu. Itulah sombong mungkin. Depan-depan mata bukti mana ada lembu terbang pada. Tak terima, lembu terbang, lembu. Tu nama dia sombong. Tak boleh terima kebenaran. Tu contoh. Dia kira dia betul. Nah, itu. Satu lagi menghina orang. Kalau kamu pakai baju comel, kamu hina orang pakai baju buruk, tu sombong. Tapi kalau kamu pakai baju cantik, kamu tak menghina orang, tidak sombong. Macam tu Nabi sebut. Nah, boleh pakai tapi jangan hina orang.
Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, kita boleh pakai kereta besar, kereta mahal kalau kita ada duit, boleh pakai. Tapi kita jangan hina orang pakai kereta kecil, kereta murah. Tu je dia kau. Selesai, dia sambung. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan menolak kebenaran itu ialah tidak mahu tunduk kepada kebenaran meskipun telah nyata serta suka merendahkan orang lain. Ini kerana Islam tidak suka manusia berlebih-lebihan dalam apa jua sekalipun. Nabi SAW juga tidak merelakan rumah orang Muslim itu mempunyai kemewahan yang berlebih-lebihan hingga sampai ke peringkat pemborosan yang sememangnya dilarang oleh Al-Quranul Karim, atau terdapat berhala-berhala di dalam rumahnya yang diperangi oleh agama Islam dengan senjata. Jadi rumah kita setakat 500,000 tu okey kira tuan-tuan. 1 juta pun boleh kira sehari ni. Ni rumah apa sampai 30 bilion. Rumah apa banyak? Derok. Kenal Derok? Derok bukan je Gusti, dia juga pelakon filem. Dia pelakon di antara pelakon terkaya di dunia. Rumah puluh-puluh bilion. Wih. Itu kemewahan. Hak ni Islam tak suka. Kita dalam Malaysia hari ni pun suka menunjuk-nunjuk kekayaan juga dalam YouTube. Perangai mana tak tahu, ambil perangai, tunjuk kekayaan. Rumah 30 bilik. Dia punya pipe sinki bukan dalam, beli luar negara. Pipe tu saja 100,000. Duk tengok dah YouTube, korang tengok YouTube. Apa benda tunjuk kekayaan? Kira duit atas meja makan, duit tu kira atas meja makan, keuntungan 1/2 juta, kira macam tu lah. Masuk YouTube, aku tak sebut nama, kau cari sendiri ya. Tak ada makna tuan-tuan. Tunjuk bahaya pada dia lagi ada. Bahaya lagi pada dia, anak-anak dia. Orang nak kidnap, orang balik panggil kidnap, sini panggil apa? Colek ya. Nak banding dia dengan Abdul Rahman bin Auf, siapa? Sahabat Nabi Abdul Rahman ibn Auf. Kaya dia ni di Mekah. Bila nak hijrah dengan Nabi 1 sen tak bawa. Tak boleh bawa. Dilarang bawa. Nak pergi boleh pergi tangan kosong. Harta tinggal kat kami, kata Arab Quraisy. Hampir tangan kosong. Dia pergi selai sepinggan Rahman bin Auf. Di Madinah Nabi meletakkan dia dengan seorang Ansar, Sa'ad bin Rabi', orang paling kaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi', jutawan kurma paling kaya di Madinah. Sa'ad bin Rabi', Nabi gu dia dengan Abdul Rahman ibn Auf sebab dia orang kaya di Mekah. Sa'ad bin Rabi' nak bagi dia separuh daripada harta dia, tu dia. Abdul Rahman tak terima, dia kata tak payah, tunjuk aku di mana pasar. Dia mula menjaga sikit-sikit. Dulu kaya dah, dan ni miskin balik, skepeng tak ada, menjaga jadi kaya balik. Tengok. Tidak ada manusia hak kaya atas dunia hari ni, Bill Gates sekalipun, boleh menandingi kekayaan Abdul Rahman ibn Auf. Tak ada. Bill Gates tu harta lu kata jari ni, dia ada di hujung ni. Bill Gates, Abdul Rahman bin Auf sampai sini. Dia mati tu kekayaan dia Allah. Mah dia ketul-ketul tu, kalau kita ambil kapak kita katok skeping tu boleh makan 10 tahun. Abdul Rahman ibn Auf dia macam kita lah, dah. Sedekah dia macam mana? Dia buat masuk dia punya unta-unta ke Madinah. Aisyah tak tanya, unta siapa tu? Dia unta atas unta penuh dengan barang dagangan. Unta boleh buat, seekor unta boleh bawa 500 kilo. Seekor unta. Masuk beratus-ratus ekor. Unta siapa? Unta Abdul Rahman ibn Auf, orang kata. Dia kata kalau oleh dia sedekah dengat-dengat dengan Abdul Rahman ibn Auf, dia sedekah habis tu. Pacak lewat itu. Kan tunjuk kaya, sedekah. Allahu Rabbi, tak sama lah hidup. Tuan-tuan, dia jihad saja 40 juta. 20.4 juta. Kalau duit dulu 40,000 dinar, nilai hari ni 20.4 juta untuk jihad fi sabilillah.
Kuda dia sedekah 500 ekor. Kuda aja nilai dia 5 juta. Unta dia 1,500 ekor. Unta aja nilai 4.5 juta. Bukan tunjuk dalam YouTube, ada YouTube. Orang tak tunjuk kekayaan, tuan-tuan. Guna fi sabilillah. Kita kaya, gunakan ke jalan agama, bukan nak tunjuk kita tu kaya. Mudah-mudahan hak jenis-jenis ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan duk tunjuk kekayaan. Kita buat, kalau boleh kita sedekah tu jangan duk tunjuk. Kecuali perlu tunjuk. Kalau tak perlu, sedekah secara siriah, secara tidak nampak, itu lebih utama, lebih afdal daripada kita sedekah duk ambil gambar dengan video masuk dalam YouTube. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Berhenti dulu. Pukul 8.50 kita akan mula masuk minggu depan pinggang mangkuk dari emas dan perak. Baik, tengok beberapa soalan. WhatsApp saja 9 soalan. Jeng-jeng. Ni mesej saja 9, WhatsApp tak tengok ini. Apa pendapat Ustaz dengan selawat syifa? Bolehkah dijadikan amalan harian? Baik tuan-tuan, kami dan muslimat yang dirahmati sekalian. Selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Itu nama dia selawat syifa. Baik, dia kata apa pendapat Ustaz dengan selawat syifa? Pendapat saya selawat syifa harus. Tapi dulu saya pernah sebut dalam banyak tempat, ada seorang ulama di Malaysia mengatakan selawat syifa adalah syirik. Selawat syifa adalah syirik, itu bukan saya kata, saya sebut ada seorang ulama di Malaysia mengatakan selawat syifa itu syirik. Sebab apa? Muhammad tibbil qulub, artinya Nabi Muhammad boleh menyembuhkan penyakit hati. Bila Nabi Muhammad boleh menyembuhkan penyakit hati, artinya Nabi ada power sama dengan Allah, boleh sembuh. Sebab kerja penyembuh, boleh menyembuh hanya Allah. Tiba-tiba Nabi boleh menyembuh, maka kita mensyirikkan Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala di segi sifat menyembuh. Maka dia mengatakan selawat syifa adalah syirik. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi seorang ulama di Malaysia juga telah menjawab persoalan itu. Dia kata bukan Nabi Muhammad penyembuh, kita selawat Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub. Maksudnya selawat Allahumma salli ala Muhammad itu selawat. Selawat yang kita selawat tadi, mudah-mudahan dengan asbab kita selawat itu, dia boleh tibbil qulub, menyembuhkan hati. Bukan Nabi itu menyembuh, yang menyembuh Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab kita selawat, maka tidak ada masalah lah, tuan-tuan. Nah, dan saya ambil pendapat yang kedua itu, yang mengatakan boleh. Bukan Nabi Muhammad penyembuh, selawat tu dengan asbab kita selawat, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakit hati. Tiba-tiba ada jamaah yang jenis dengar kuliah ni, dengar tak dengar, kadang tu tidur, kadang tu dia kata aku kata. Dia kata Ustaz Hasan Basri mengatakan selawat syifa itu syirik. Lepas tu dia bawa mulut. Dan dia pula bercerita kat ustaz lain pula. Ustaz tu pun terima tanpa usul periksa, tak telefon saya dulu apa-apa, terus dia label saya sebagai Wahabi. Apa dah tuan-tuan? Dengar elok-elok kita kata apa. Nah, sebab tu mengaji agama ni, kalau kita duk dengar tak dengar tu bahaya. Bahaya pada kita, nanti buat guna fitnah. Nah, kalau saya tak maaf dia, jengkreng dia kena cari aku di mana aku berada untuk minta maaf. Itu satu fitnah. Fitnah tidak akan diampun kecuali kita minta maaf dengan orang yang kita fitnah. Cari pasal tu. Ustaz tu pun satu juga, patut dia telefon kita, tanya dulu betul ke ustaz kata macam tu, nak ambil tabayun, panggil penjelasan.
Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dia tak baca ke ayat tu ustaz ni. Aku pun geram kat ustaz ni. Timbul fitnah kata aku kata Syifa tu syirik. Allahu Rabbi. Nah, ada fitnah ni besar tuan. Harus. Nah, bukan Nabi menyembuh, tapi selawat itu dengan izin Allah, mudah-mudahan hati kita menjadi lembut, jadi terubat dengan kita selawat. Sebab selawat ni banyak kelebihan. Nah, baik, bolehkah dijadikan amalan harian? Boleh. Tapi yang paling afdal selawat biasa lah Nabi ajar. Allahumma salli ala Muhammad. Tu hak Nabi ajar. Tak ada lah tibil qulub tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah selawat hak Nabi ajar. Hak tibil qulub tu bukan Nabi ajar, itu ulama-ulama buat selawat tu. Tapi selama mana tidak bercanggah dengan akidah, boleh kita amal. Tapi mengamalkan hak original punya selawat itu lebih utama. Baik. Seterusnya, untuk mengiringi puasa Ashura pada 10 Muharram. Hari Sabtu ni Pak Cak jangan lupa dah. Aku tengok orang roti canai dah kau. 10 Muharram dihapuskan satu dosa setahun dosa sebelum. Mana ni tahun 1442. Dosa tahun 1441 hapus kira. Pak Cak tak nak hapi makan roti canai Sabtu ni. Rugi ya, 12 jam puasa. Setahun dosa kecil dihapus. Nah, dosa kecil lah, dosa besar kena taubat tuan-tuan. Baik, Ashura pada 10 Muharram hari Sabtu ni, mana yang lebih afdal, sama ada puasa pada hari Jumaat atau hari Ahad? Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, Nabi masuk Madinah bila hijrah. Ni kita bulan Muharram hijrah, Nabi tengok tabiat orang Yahudi di Madinah. Bila duduk Madinah tengok Yahudi ni 10 Muharram dia puasa, 10 Muharram dia puasa, 10 Muharram dia puasa. Nabi tanya dia apa? Puasa sebab apa? Yahudi Bani Israel jawab, kami puasa kerana nak mengingati sejarah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada tentera Firaun hak kita belah laut tu 10 Muharram. Jadi kami nak kenang sejarah itu, kami puasa pada 10 Muharram. Nabi kata, kalau kamu puasa, aku lebih lah nak puasa, sebab aku ni Nabi. Nabi Musa pun Nabi, maka aku nak puasa. Nabi Musa kat 10 Muharram. Bila dia puasa sampai 2-3 tahun, maka sahabat-sahabat jumpa Nabi, tanya dia, Rasulullah, kita puasa 10 Muharram, nampak sama dengan Yahudi. Yahudi puasa, kita pun puasa, nampak amalan kita buat ni sama serentak sehari. Nabi ni tak suka kalau amalan apa-apa pun sama dengan Yahudi, kita baca dah. Kalau Yahudi jenis tak simpan nyanguk, dia suruh sahabat simpan nyanguk, dia jenis tu, kita baca dah dulu. Dia tak suka sama. Bila sahabat bangkitkan tu, dia kata betul lah kalau begitu. Kalau macam tu tahun depan, dia kata, nah, kita puasa 9 Zulhijjah, 9 Muharram dan juga 10 Muharram. Masa puasa 2. Yahudi puasa 10 saja, nak bagi tak sama, kita 9 dengan 10. Jadi dah beza dah. Walaupun puasa juga, tapi dah beza. Dia 10, kita 9-10. Tahun depan sebelum Muharram, sebelum bulan Muharram, Nabi wafat. Tak sempat nak puasa 2 hari tu. Maka ulama-ulama sebut, walaupun Nabi tak sempat buat benda tu, dia masih dikira sunnah, sebab dia dah sebut nak buat. Cuma dia tak sempat, umur dia tak sampai. Maka sunat juga kita puasa 9 Zulhijjah, bagi jadi direct 2 hari, nak bagi beza dengan Yahudi. Dan boleh yang paling afdal kita puasa 3. Kalau untuk yang tahun ni, kalau hari Sabtu tu 10, kita puasa Jumaat, kita puasa Sabtu, kita puasa Ahad, 3. Kita boleh puasa 3 ataupun 2. 2 tu boleh buat Khamis, Jumaat, Sabtu untuk yang tahun ni, ataupun boleh buat Sabtu, Ahad, Ahad 2. Kalau tak boleh juga, 1 pun okey juga lah. Hari Sabtu, hak bodoh tak puasa langsung. Tu cerita dia. Macam mana?
kahwin dengan perempuan itu, apa saja yang dimiliki oleh bini kita akan jadi kok milik kita. Cek. Siapa kata? Tadi siapa kata saya? Nah, Tu dia jenggreng. Tak apa. kata macam mana? Itu soalan dia. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dia jadi muskil. Janda kaya bila kita menikah dia jadi milik kita semua lah. Nah, jadi dia tanya balik adakah bila kita menikah dengan seorang perempuan, harta perempuan tadi jadi milik kita? Jawapan dia tidak. Harta isteri kita harta dia, tuan-tuan. Harta kita, harta dia. Sebab tu kalau isteri kita bekerja, dia tak wajib guna pun harta dia. Duit gaji dia boleh simpan saja tiap-tiap bulan, tak perlu pakai pun. Kalau kita dah boleh, gaji kita sudah mencukupi untuk urusan hidup kita ni, duit dia boleh simpan saja. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dijelaskan, dia nak duit dia. Kalau dia mati bukan boleh kita semua, kita boleh bahagian kita, anak-anak kita pun ada bahagian. Cuma tadi orang panggil sebut secara rambang. Makna kalau kita menikah dengan dia tu ibarat boleh semua, boleh pakai lah maksud dia. Katakan kita menikah tak boleh bawa kereta bini saja. Boleh bawa kereta bini. Kereta kita Vivo, kereta bini kita Alphard. Pakcik nikah dengan dia, pakcik boleh bawa Alphard tu. Boleh lah, tapi hak dia kat kita, hak dia juga. Kita boleh pakai lah. Kita menikah dengan dia ada banglo 3 tingkat. Kan kita nak duduk di banglo dia kan duduk di bawah jambatan. Duduk di banglo dia, tapi hak dia ke hak kita? Hak dia lah juga. Nah, orang tu satu. Jeng-greng. Tak apa lah. Nasib baik dia tanya. Kalau dia tak tanya, fitnah lagi aku. Atau Ustaz Hasan kata, bini, hak kata bini, harta kita semua. Jeng-greng. Oh, bahaya rupanya mengajar ni. Aku tak tahu bahaya. Rupanya macam tu bahaya. Tu sungguh bahaya. Dia tak faham. Lepas tu tak faham kena tanya. Bagus Pak Long. Kredit mana ni? The best man. Comel. Galia. Minggu depan main mula. Bagus. Tu dia. Saya pun tak main sini lagi tu. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak. Nah. Macam tu lah, tak faham, kurang faham, tak sesuai, tanya. Kalau tidak kita buat fitnah nanti. Sebab saya faham kau lain, tuan-tuan faham kau lain. Baik. Kemuskilan saya, adakah ASB menjalankan urus niaga secara Islam secara keseluruhannya? Mohon pencerahan. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita bukan kerja dalam tu. Cuma apa yang kita baca, apa yang kita dengar, ASB dan juga ASN dia ni melabur tak pilih lah. Mana pelaburan haram pun dia melabur, yang halal pun dia melabur. Nah, jadi campur, tuan-tuan. Sebab tu dia keluar fatwa. Ada 2 fatwa. Satu fatwa kata haram, satu fatwa kata harus. Bila ada 2 macam ni, maka memilih yang haram adalah lebih utama dan lebih selamat. Sebab kaedah dia iza jitama'a al-halal wal haram ghalabal haram. Bila bercampur halal haram, menang haram. Hak selamat tabung haji lah. Tabung haji kita masukkan duit, kita akan dapat balik juga dia punya keuntungan. Tabung haji insya-Allah tidak melabur di tempat pelaburan yang haram. Baik, tuan-tuan. Terusnya, anak kawan saya beli rumah, di depannya rumah yang buat kuil Hindu. Tu nasihat atau pencerahan. Baik, jadi kalau minta nasihat, daripada kita beli rumah depan kuil, lebih baik di depan masjid. Tu aja. Daripada beli rumah depan kuil, bukan salah pun boleh. Kalau kita boleh hidup tak apa. Tapi lebih baik kita beli rumah depan masjid. Hari ini orang tak suka beli rumah depan masjid atau dekat masjid. Dia akan tanya dulu, rumah tu dengan masjid jauh ke dekat? Dekat-dekat tak dibeli. Sebab apa? Azan subuh aku terkejut langkat kepala. Jenis bukan kaki masjid, dia tak nak rumah dekat masjid, dia nak jauh, orang tak nampak, depan masjid orang nampak dia tak pergi. Tu aja.
Jadi boleh, tapi tak sesuai lah. Kita orang Islam yang perlu pergi masjid, tiba-tiba depan rumah kita tu kuil, tak sesuai. Kalau boleh beli rumah lain, yang tu jual, pergi beli rumah lain, walaupun tidak depan masjid, tapi jangan depan kuil, sudah. Baik, SOP ke masjid, pakai mask dan bawa sejadah besar, dan lain-lain. Kita tak bawa ikut suka kita. Sombongkah kita? Kok tu pula dah? Hak ni bukan sombong, menyalahi SOP. Orang kerah kepala. Bolehkah kita berpindah ke rumah baru dalam bulan Muharram atau Safar? Terima kasih. Ikut suka hati hang. Nak pindah bulan Muharram ke bulan Safar ke bulan Rabiul Awal, terpulang. Tidak ada sial pada mana-mana bulan. Siapa kata ada sial pada mana-mana bulan, maka dia perangai dia jahiliah. Waktu Nabi pintah lagi, Nabi kata la tayarata wala hamata wala safara wa firra minal majzum kama tafirru minal asadi. Tidak ada la udwa wala tayarata, tidak ada la udwa, tidak ada penyakit yang boleh berjangkit dengan sendirinya. Makna dia berjangkit dengan sebab-sebab lah. Jangan macam corona lah, kalau kita tak duduk secara lebih daripada 1 meter, dia boleh jangkit lah. Tapi kalau kita jaga 1 meter, dia takkan berjangkit. Itu maksud dia. La udwa, tidak ada penyakit boleh berjangkit dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Wala hammata, tidak ada jenis burung yang boleh buat sial. Wala safara, dan tidak ada bulan Safar yang boleh bawa sial. Dia ada 12 bulan tu. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ulang aja. Geng. Dalam 12 tu ada Safar. Orang jahiliah dulu bagi mereka Safar bulan sial. Tak boleh nak nikah, tak boleh buat amalan waktu itu. Dah kosongkan saja. Sial. Nabi dah potong awal 1400 tahun yang lampau. Tidak ada sial pada bulan, tidak ada sial pada burung, tidak ada. Jadi boleh kita nak pindah bulan apa pun tak apa. Cuma bila nak pindah, dia ikut adat-adat dia lah, tuan-tuan. Masuk rumah tu kalau boleh azan dulu. Sebab rumah kita dia buat ambil masa lama, kadang tu setengah tahun, kadang tu setahun. Jadi rumah tu dia sebelum kita masuk tu ada penghuni dia. Ada penghuni dia. Jadi bila kita masuk untuk duduk, kita azan dululah. Azan tu tujuan ambil berkat dan kita nak halau kalau ada jin dan syaitan yang duduk di rumah kita. Tuan-tuan. Gitu. Buat kenduri sikit untuk minta doa selamat, itu cara kita. Jangan buat karaoke sudah. Baik, jadi boleh nak berpindah rumah baru, tak ada masalah di mana-mana pula. Habis message. Saya akan ambil WhatsApp sekurang-kurang 3. Kita lewat dah 5 minit tuan-tuan. Si balik nak katok kepala bini pula. Kita pergi beli buah durian di gerai durian, takkan nak beli gerai apple. Tu tak payah cerita pergi masak. Sebelum beli kita hidu atau cium dulu buah itu untuk meyakinkan kita buah tu masak atau tidak. Ni buah bukan bunga. Buah ditanam untuk buah ditanam untuk makan isi. Bunga ditanam untuk bau. Dia tujuan tak sama orang, jadi boleh cium buah tak hal. Kita pergi kedai bunga untuk beli bunga, hidu dulu sebelum beli tanpa pengetahuan tuan kedai. Adakah kita berdosa? Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi untuk tujuan kita nak membeli tak apa. Macam tuan-tuan pergi Sarawak, siapa-siapa pernah pergi Sarawak, khususnya Kuching Sarawak. Siapa pergi Sarawak ada 2 buah tangan. Bukan penumbuk dah, 2 buah tangan yang dia mesti bawa balik punya. Yang pertama apa dia buat? Terubuk masin, mesti beli punya. 3.10. Lah tak ada 3.10. Seko 10 pula mahal. Terubuk masin mesti punya. Yang kedua apa dia? Ajar. Kek lapis. Wajib beli. Saya tengok geng-geng datang Semenanjung masa saya duduk sana, penuh. Dia kedai kek tu, dia akan potong kek, dia potong sat-sat ni. Letak dalam bekas. Mana kek ni kita nak tahu rasa, kita ambil rasa. Kita rasa. Kita rasa tujuan kita nak beli hak mana, boleh. Yang tak boleh, pergi makan saja. Tak beli pun.
Pergi makan tu keluar, main makan pula. Hak tu haram. No boleh. Haram. Kita rasa kalau kita nak beli, walaupun hak kita rasa bila kita tak sedap, kita tak dibeli tak apa. Sebab tu kita rasa. Boleh tak ada hak. Tuan-tuan. Nah, kalau di Mekah dia kata halal, halal, halal. Halal, halal. Besok kita rasa kan kurma, halal, ada makan, halal. Kita makan kerana nak beli tak apa. Makan kerana nak makan haram. Gitu. Nah, baik. Seterusnya, berkaitan mas kahwin untuk anak perempuan, seelok-eloknya diletakkan RM berapa? Mas kahwin tidak ada had yang ditetapkan. Dia ikut kemampuan bakal suami. Cuma nak memudahkan urusan, negeri-negeri ni dia ada letakkan minimum. Kedah tak silap dulu, lah ni saya tak ambil tahu sangat lah tentang mas kahwin, tapi kalau dulu zaman aku nak nikah aku ambil tahu 120 minimum. Masa tu Selangor 300 minimum. Maknanya tak boleh kurang daripada 120. Nah, kalau Selangor tak boleh kurang daripada 300, lebih tak apa. 1000, 2000 tak masalah. Hak minimum tu tak boleh bawah daripada itu. Itu maksud mas kahwin. Nah, asal tidak ada hak, tapi untuk memudahkan dia buat minimum gitu. Itu satu. Baik, yang kedua, betulkah ada orang kata kita kena letak ada angka, contoh 533, tak boleh letak angka genap 5,000 saja. Ini siapa kata Tok Wang Hang? Ni bukan dia daripada agama jenis. Bukannya dia daripada agama jenis letak itu. Ni berapa mas kahwin? RM2,222.22. Hak 2 sen tu payah cari, melilah cari. Tu lambat pergi Minang. Cari 2 sen tak jumpa. Buat kerja bodoh. Siapa kata? Tak ada siapa duk kata. Kita menyusahkan kita sendiri. Nah, kita yang buat, yang mereka-reka kena letak bagi bunyi macam tu. 500 pun boleh. Tak ada kata tak boleh. Tidak ada angka yang kata boleh ataupun tak boleh. Boleh belaka. Hak jenis angka tak boleh ni cahaya nu alif. Cahaya nu alif. Nombor 4 tak ada. Kita naik lift, tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3, 3A, 5, 4 tak ada. Tu cahaya nu alif, dia kata swear. Tu di Kedah saya tak pernah jumpa, di Sarawak saya jumpa. Bangunan besar. Saya tak nak sebut nama tu. Tapi memang tidak ada lift nombor 4. Sebab hak buat tu cahaya nu alif. Berat mana. Kalau kita jenis buat angka, jenis dia. Kita pun keturunan dia. Nah, Islam tak ada jenis-jenis tu. Okey, akhir sekali. Kalau sebelum PKP, orang yang solat duduk atas kerusi akan meletakkan bahagian belakang kaki kerusi di atas saf. Tapi dengan penjarakan fizikal, mereka meletakkan kerusi di belakang saf kerana tidak ada jemaah di belakang mereka. Bolehkah begitu, Ustaz? Baik, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Kalau kaedah yang kita buat macam ni, ni tagging, tengok tagging. Makna 1, 2, dia duduk tengah tu. Ini comel lah, makna kalau siapa-siapa hak duduk pakai kerusi, dia tidak ada syarat waktu ini. Tidak ada sebarang syarat. Makna dia boleh je letak kerusi di belakang. Sebab apa? Sebab di belakang dia sudah confirm tidak ada jamaah. Kalau kita kembali semula nanti PKP dah habis dan sebagainya, maka dia tak boleh buat. Dia duduk depan, dia duduk kiri ataupun kanan di hujung-hujung. Tengah tak boleh dah, sebab dia akan putuskan saf di tengah. Masalah ni okey, tak ada hal. Nah, boleh buat. Okey, sekadar itulah tuan-tuan, muslimat yang dirahmati. Ada lagi soalan saya lewat, insya-Allah kita akan cuba jawab minggu depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.